Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan ya matematik tingkatan 4, bab 6. Okey, tajuk kita adalah ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Apa maksud ketaksamaan linear? Ketaksamaan linear maksudnya kita ada bentuk-bentuk ketaksamaan lah. Makna simbol ketaksamaan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama. Dua pemboleh ubah ni maksudnya apa? Pemboleh ubah ni maksudnya dengan kata ringkas dalam matematik maknanya huruf lah. Maknanya ada dua huruf. Dalam persamaan linear kamu melibatkan dua huruf ataupun dua perkara. Okey, untuk lebih jelas kita akan tengok yang pertama. Okey, yang pertama, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Untuk menerangkan dua hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Okey, contohnya, kita tengok contoh satu. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan. Maknanya dia ada dua benda di sini. Apa dia? Buku rujukan dan buku latihan. Inilah yang dikatakan dua pemboleh ubah, iaitu buku rujukan dan buku latihan. Semasa pameran diadakan, dia mahu beli dua buah buku. Okey, Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah 14 dan harga buku latihan ialah RM9. Okey, amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik adalah 100. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okey, dia bagi kamu cerita. Kemudian dia suruh kamu keluarkan maklumat ini ke dalam bentuk ketaksamaan. Okey, yang cikgu bagi warna merah ni, yang cikgu highlight ini, warna merah ini adalah isi-isi penting. Maknanya kat dalam cerita kamu kena tahu apakah dia, apa yang dia mahu, apa yang kamu kena cari. Okey, jadi seterusnya penyelesaian dia. Di sini kita ada dua pemboleh ubah yang kita kena carilah. Yang mana dia kata Taufik ini mahu membeli buku rujukan dan buku latihan. Jadi kita wakilkan dia. Kita wakilkan dia. Pemboleh ubah ni maksudnya mewakilkan sesuatu itu dengan simbol-simbol. Terpulanglah kamu mahu guna. Di sini saya wakilkan buku rujukan dengan X dan buku latihan dengan Y. Kalau kamu mahu guna buku rujukan ini sebagai A pun boleh. Buku latihan pun sebagai B pun boleh. Terpulang. Di sini cikgu wakilkan dengan X dan Y. Okey, di sini dia sudah bagi tahu sudah. Harga sebuah buku rujukan ialah 14. Jadi kita tahu 14. 14 apa? 14X. Kenapa X? Sebab buku rujukan kita wakilkan dengan nilai X. Okey, dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Kita jadikan dia di sini 9Y. Kenapa 9Y? Sebab Y ini mewakili buku latihan. Jadilah dia 9Y. Okey, kemudian Taufik ini amount maksimum yang dia boleh belanja adalah 100. Bolehkah dia beli lebih daripada 100? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab duit dia hanya ada 100 sahaja. Maknanya dia boleh beli 100 ataupun kurang daripada 100. 100 mesti beli ngam-ngam 100 ataupun kurang daripada 100. Jadi apakah simbol kita? Simbol kita begini. Macam mana nak tahu kita kurang ataupun lebih banyak, cikgu? Senang saja. Bila kita letak tanda K di depan, dia akan jadi kecil. Jadi kecil, jadi kurang. Maksudnya amount maksimum yang boleh dibeli oleh Taufik adalah kurang ataupun sama dengan 100. Okey, ini tanda sama dia. Ini maksudnya tanda lebih kecil. Okey, seterusnya. Jadi kita sudah tahu, jadi kita bentukkan kita punya ketaksamaan. Jadilah ketaksamaan kita adalah harga bagi buku rujukan, ini buku rujukan dan ini buku latihan. Apa buku rujukan? 14X. Buku latihan kita apa dia? 9Y. Mesti lebih kecil dan sama dengan 100. Okey. Ini perhatikan di sini 14X. Apa itu 14X? Buku rujukan. 9Y ini apa? Buku latihan. Jadi ini kita dapat kita punya persamaan bagi ketaksamaan linear. Jadi seterusnya
Ketaksamaan linear ini boleh juga ditulis. Okey, kita boleh pindahkan 14 ni ke belakang. Kita boleh pindahkan juga 9Y ni ke belakang. Maksudnya apa? Okey, kita pindahkan 9Y ke belakang. Daripada positif, dia akan jadi negatif macam ni. Ini pun boleh. Ataupun kita mau pindahkan 14X ke belakang. Okey, jadilah dia begini. Okey, apa yang pertama ke, yang kedua ke, ataupun yang ketiga ke, cara untuk menulis ketaksamaan. Ketiga-tiga jawapan diterima. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Harga sekeping poster kecil ialah RM12.50 sen. RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah adalah RM150. Okey, jadi katakan kita buat perwakilan. Puan Hidayah ni dia mau beli poster kecil dan poster besar. Jadi K untuk kecil, B untuk besar. Okey, jadi harga sekeping untuk poster kecil adalah RM12.50. Jadi kita letak dia. 12.50 ini untuk poster kecil. K. 12.50 K. Okey, untuk poster besar 18.50 B. Ini untuk poster besar. Okey, jadi peruntukan oleh pihak sekolah adalah RM150. Sama juga. Maknanya Puan Hidayah ni dia perlu beli ngam-ngam 150 ataupun kurang daripada 150. Kalau lebih daripada 150 dia tidak boleh. Kenapa? Sebab pihak sekolah hanya bagi 150. Dia tidak boleh beli lebih daripada 150. Jadi ini adalah lebih kecil dan sama dengan 150. Jadi daripada maklumat ini kita akan buat ketaksamaan kita. Jadi macam mana kita nak buat ketaksamaan? Jadi kita sudah dapat di sini 12.50 K tambah 18.50 K lebih kecil dan sama 150. Okey, jika kita perhatikan di sini 12.5 dan 18.5 ini kedua-duanya adalah nombor perpuluhan. Bila melibatkan nombor perpuluhan, kita tidak sesuai kita punya persamaan. Jadi kita ubahkan dia ke dalam bentuk pecahan. Jadi macam mana kita mau bentukkan dia dalam bentuk pecahan? Okey, jadi bagi yang tidak dapat, okey, kita cuba buka kalkulator kita. Contohnya kita tekan kalkulator, kita mau tukarkan nilai ini kepada bentuk pecahan. Perhatikan, 12.50 ataupun 12.5 pun sama. Tekan tanda sama dengan. Bila tekan tanda sama dengan begini, kita tekan ni tanda pecahan ni, A, B, C ini. Okey, kita akan dapat bentuk pecahan bercampur. Kita tidak mahu pecahan bercampur ya. Kita mahu jawapan kita dalam bentuk pecahan tak wajar. Tekan shift, kemudian tekan A, B, C. Kita akan dapat 25/5. Okey, maksudnya di sini kita akan dapat 25/5 sama juga bagi 18. Ini 18.5 juga kita tukarkan dia dalam bentuk pecahan. Okey, 18.5. Tekan ABC. Kemudian tekan shift, tekan ABC. Kita mahu pecahan tak wajar. Okey, kita akan dapat 37/2. Okey, sekarang kita sudah dapat jawapan kita dalam bentuk pecahan. Okey, sama juga dalam bentuk pecahan, jawapan kita masih lagi tidak comel. Kita mahu hapuskan bentuk pecahan ni. Okey, jadi untuk hapuskan pecahan di sini, jika kita perhatikan pecahan di sini, nilai dia adalah sama. Di sini 2, di sini 2. Jadi macam mana kita mahu hapuskan dia? Kita darabkan saja dengan 2. Kita darabkan dengan 2. Bila di sini darab 2, yang depan ni darab 2, semua sekali kena darab 2. Maknanya di sini darab 2 dan darab 2. Okey, bila darab 2 terhapuslah dia. Maknanya di sini kita boleh potong. Kita boleh potong. Okey, mana lagi kita boleh potong? Okey, di sini pun kita boleh potong. Okey, jadi bila potong yang ni tinggallah lah. Jadi kita punya persamaan dapatlah begini.
Dapatlah 25K tambah dengan 37B lebih kecil ataupun kurang dan sama dengan 2 darab 150 nilainya adalah 300. Dapatlah jawapan kita begini. Okey. Sama juga di sini, kita boleh present data kita dengan banyak cara macam cikgu buat tadi. Okey, seterusnya berdasarkan perwakilan ini, cikgu harap kamu dapat jawablah. Soalan praktiskan diri 6.1A. Maknanya dia suruh kamu wakilkan menggunakan perwakilan. Terpulang kepada kamu. Kamu mahu guna huruf X, Y ke A, B ke MN ke terpulang. Itu maksudnya pemboleh ubah lah. Pemboleh ubah ni terpulang kepada kamu sendiri. Okey, seterusnya kita tengok sedikit lagi. Tanda ketaksamaan ni sebenarnya kita ada 4 jenis. Apa itu? Yang pertama, ini tandanya adalah lebih kecil. Macam mana nak tahu? Letak saja satu di depan, dia akan jadi K. Jadi apa yang ini kita panggil namanya yang ini adalah lebih kecil. Okey, kemudian kita ada tanda satu lagi yang makna dia ada tanda sama dengan di bawah ni. Okey, bila ada tanda sama dengan di bawah ni kita panggil namanya adalah lebih kecil dan sama. Sama juga seterusnya kita ada tanda lebih besar. Macam mana mau tahu? Letak saja satu di depan, dia akan jadi huruf B. B untuk besar, maknanya dia lebih besar. Bila dia ada tanda sama dengan di bawah, dia akan jadi lebih besar dan sama. Okey, untuk kawasan kecil dan besar ini, dia ada kawasan dia. Dia ada kawasan dia. Okey, untuk lebih kecil, kawasannya adalah kiri. Biasanya yang kecil ni kita wakilkan dengan benda-benda yang negatif lah. Kiri dan bawah. Kiri dan bawah kita wakilkan dengan benda-benda yang negatif. Benda negatif. Okey, untuk yang lebih besar ni kita mewakilkan dia dengan benda positif. Okey, kalau positif dia mesti kanan dan atas. Okey, seterusnya untuk lebih jelas lagi kita mahu tengok perwakilan ataupun kawasan kiri, atas, kanan ke bawah ke. Jadi kita tengok untuk yang pertama. Yang pertama kita cuba tengok kawasan dia. Okey, di sini kita ada satu, cikgu di sini, cikgu ada bahagian Ini paksi X dan paksi Y. Kita ada bahagian di sini, jika ada garisan di sini kita ada, ini kita ada bahagian atas dan bawah. Maknanya yang atas di atas lah daripada garis merah ni. Dan yang di bawah ni adalah kawasan yang bawah. Okey, seterusnya. Yang ini adalah bahagian yang biru ini. Biru. Kita ada bahagian, dua bahagian. Okey, yang mana yang di sini, jika saya ada garis di sini, dia akan wakilkan di sini bahagian kanan dan kiri. Sama juga untuk yang ketiga. Kalau garisnya condong. Kalau garisnya condong begini, kawasan dia yang ni di atas dan yang berwarna ini di bawah. Yang di atas lah. Okey, di atas daripada garis walaupun dia condong. Okey, yang di atas kita panggil dia di atas dan yang di bawah daripada garis kita panggil kawasan yang bawah. Sama juga. Sama juga kalau dia condong sebelah sini, sama juga kita panggil atas dan bawah. Ini adalah bahagian-bahagian bagi ketaksamaan, lebih besar ke lebih kecil ke, ini kawasan dia. Okey, untuk jawab soalan seterusnya, kita tengok contoh 3. Contoh 3 soalan dia, lukis garis lurus. Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 6 untuk daripada negatif 1 sampai 5. Okey, kemudian dia suruh kamu pelukkan koordinat. Koordinat 1, negatif 2, 4, negatif 2, 0, 1, 1, 4, 4, 3 dan 2, 6. Kemudian dia suruh kamu tentukan sama ada titik ini memenuhi syarat sama dengan ke? Lebih besar ke ataupun lebih kurang ke? Okey, dia suruh kamu tentukan ni. Maknanya titik-titik ni sama ke, besar ke ataupun kurang daripada persamaan yang dibagi. Jadi macam mana kita mau cari? Okey, pertama sekali, okey, daripada persamaan yang dia bagi ini, kita nak lukis dulu. Kita nak lukis dulu kita punya graf. Bila nak lukis kita punya graf, kita mesti ada koordinat. Koordinat untuk lukis ni. Jadi macam mana kita nak ni? Kita buat jadual kita. Mesti ada nilai X dan nilai Y. Nilai itu mesti daripada negatif 1 sampai 5. Kita pilih. Kita pilih nilai X kita daripada negatif 1 sampai 5. Di sini saya pilih X kosong.
Okey, macam mana saya nak cari nilai Y? Okey, 0 dan 2. Macam mana saya nak cari nilai Y? Okey, untuk cari nilai Y, untuk di tempat X ni, okey, untuk di tempat X ni, kita gantikan dia dengan tanda kurungan. Kita gantikan dia dengan tanda kurungan. Di tempat kurungan ini, gantikan dengan nilai X. Yang pertama, saya pilih nilai X saya adalah 0. Okey, jadi saya gantilah 0. Okey, negatif 2. Buka kurungan 0 tambah dengan 6. Jadi Y sama dengan 6. Senang saja. Tekan je kalkulator. Sama je tekan macam ni. Di tempat X ni, letak tanda kurungan tambah dengan 6. Dapatlah Y sama dengan 6. Okey. Seterusnya, X kita sama dengan 2. Okey, sama juga. Di tempat kurungan ini kita letakkan 2. Jadi negatif 2 darab 2 tambah dengan 6, kita dapat Y sama dengan 2. Okey, bila kita sudah dapat dua koordinat ini, 0, 6, 2, 2, barulah kita lukis kita punya graf. Ingat, bila mau lukis garis lurus mesti ada ni. Kemudian kita plotlah koordinat kita. Koordinat kita yang pertama adalah 0, 6. Yang ini bergantung kepada kamu lah. Kamu nak nilai lain ke? Yang saya dengan yang di dalam buku teks dia lain. Lain. Tidak sama. Terpulang kepada kamu. Kamu mau nilai apa sebenarnya? Okey, X0, Y6. Jadi koordinat dia di sini yang pertama. Koordinat yang kedua adalah 2, 2. X2, Y2. Okey, kita dapat dua nilai di sini. Apa yang perlu kita buat adalah sambungkan titik. Sambungkan titik ni. Dua titik ni kita sambungkan titik. Kita dapatlah macam ni. Maknanya kita sudah lukis garis lurus kita. Ini garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 2X sama dengan 6. Ini garis dia. Okey, daripada kita sudah lukis ini, kita mau plot lah koordinat kita. Apa koordinat yang pertama? 1, negatif 2. 1, negatif 2 di sini. X1, Y negatif 2. Koordinat yang kedua, 4, negatif 2. X4, Y negatif 2. Okey, di sini dia. Yang ketiga, 0, 1. 0, 1. Yang keempat, 1, 4. X1, Y4. Di sini dia. Yang kelima, 4, 3. S4, Y3. Dan yang terakhir, 2, 6. X2, Y6. Okey, di sini koordinat dia. Maknanya di sini kita dapat, kita mahu tahu dia lebih kecil, lebih besar ataupun sama dengan, ni ketaksamaan ni. Sama ke, besar ke ataupun kecil ke. Okey, kita akan ada dua bahagian begini. Nampak? Satu bahagian yang warna hijau dan satu lagi bahagian yang berwarna biru. Kalau dia berada di kawasan hijau, maknanya dia lebih kecil. Sebab apa lebih kecil? Sebab dia di bawah. Kalau dia berada di atas begini, maknanya apa? Dia lebih besar. Yang warna biru ni lebih besar. Kalau dia berada di atas garisan ini, apa maksudnya? Dia sama dengan. Jadi, apa yang kita boleh buat konklusinya? Titik 1, 4 dan 4, negatif 2. Ni dua titik ni, warna pink ni. Sama dengan berada di atas garis. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, 2, 6. Mana? 2, 6. Dan 4, 3. Dia warna biru ni. Warna biru ni. Dia berada di kawasan biru. Maknanya dia lebih besar. Kenapa? Sebab dia berada di atas. Okey. Bila kawasan yang berada warna hijau ni. Bila warna hijau ni koordinat dia adalah 1, negatif 2 dan 0, 1. Dia adalah kecil. Kenapa kecil? Sebab dia berada di bawah. Berada di bawah. Okey. Seterusnya kita tengok. Bagi contoh 4, diberi persamaan linear, Y sama dengan negatif 3 tambah dengan 6. Okey, soalan dia kata tanpa melukis garis lurus. Yang tadi kita lukis. Okey, sekarang soalan dia kata dia tidak bagi kamu lukis. Tentukan sama ada titik-titik yang berikut memuaskan persamaan sama dengan ke. Sama juga. Sama dengan ke, lebih besar ke ataupun lebih kecil.
Jadi untuk tentukan besar, kecil ataupun sama tanpa menggunakan kalkulator kita mesti kira. Okey, kita mesti kira. Okey, koordinat yang pertama dia bagi adalah 2, 5. Yang mana 2 ini adalah nilai X. Dan 5 ini adalah nilai Y. Okey, jadi di sini kita letaklah. Ini adalah 5. Y kita adalah 5. Okey, kita masukkan Y kita adalah 5. Okey, di sini X. Okey, tengok kawasan X ni. Di tempat X ni kita letakkan tanda kurungan. Okey, di tempat X ni kita letakkan dengan tanda kurungan. Makna negatif 3, tanda kurungan tambah dengan 6. Tanda kurungan ini kita letakkan dengan nilai X. Apakah nilai X kita? Nilai X kita adalah 2. Jadi kita selesaikanlah. Negatif 3 darab dengan 2 tambah dengan 6, kita akan dapat nilai kita kosong. Okey, bila kita dapat begini, 5 ini besar, kosong ini kecil. Mana dia tidak sama. 5 ini besar. Maksudnya di sini 5 lebih besar daripada kosong. Maksudnya di sini, maka titik 25 lebih besar lah. Maknanya apa? Sebab nilai 5 ini besar. Maknanya di sini lebih besar lah. Nilai Y kita besar daripada nilai yang sebenar dia. Maknanya dia lebih besar. Okey, seterusnya. Sama juga bagi soalan B. Soalan B kita tengok nilai X dan nilai Y. Ini X. Dan yang ini adalah Y. Okey, Y kita sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam kotak. Y sama dengan 2. Okey, kemudian sama juga di tempat X kita letakkan tanda kurungan dan gantikan dengan 1. Okey, tekan kalkulator kita akan dapat nilainya 3. Okey, nilai Y yang sebenar adalah 2. Kita dapat 3. Maknanya 2 ini lebih kecil daripada 3. Tanda lebih kecil. Makanya titik 1, 2 lebih kecil lah. Sebab apa? Sebab dia lebih kecil. Jawapan yang kita kira ini tidak sama. Maknanya dia lebih kecil. Maknanya dia lebih kecil. Jadi persamaan kita lebih kecil lah. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan C. Okey, titik kita sama juga. Negatif 1, 9. Maknanya Y sama dengan 9. X sama dengan negatif 1. Okey, masukkan 9. Kemudian gantikan di tempat kurungan dengan negatif 1. Selesaikan, kita akan dapat 9. Maknanya di sini kita dapat dua nilai yang sama. 9 sama dengan 9. Apabila sama dengan 9, persamaan kita juga sama. Persamaan kita juga sama. Ini. Persamaan linear juga kita sama. Kenapa? Sebab nilai kita di sini adalah sama. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang terakhir. 0, 8. Maknanya X 0, Y 8. Letakkan di tempat Y. Gantikan di tempat X 0. Tekan kalkulator, kita akan dapat 6. Maksudnya di sini 8 lebih besar daripada 6. Bila besar di sini maknanya persamaan linear kita juga adalah lebih besar. Okey. Jadi itu sajalah. Itu sahaja tanpa menggunakan tanpa melukis graf ataupun melukis graf. Okey, cikgu harap kamu fahamlah dan kamu dapat jawab soalan 6.1B. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.